Dalam kesempatan ini, saya nak mengucapkan jutaan banyak-banyak terima kasih kepada sidang perwakilan semua yang berada di Dewan ini, termasuk di luar Dewan, di kampung-kampung yang telah memberi sokongan kepada saya menjadi Naib Presiden UMNO Malaysia. Saya sedar dan tahu amanahnya memang berat, tanggungjawabnya yang diberikan oleh sidang perwakilan bukan hanya untuk kita membangunkan negara kita, memperkasakan parti kita, merupakan satu amanah yang perlu dan wajib kita lakukan. Dalam kesempatan ini juga saya yakin ini merupakan perhimpunan yang pertama kali selepas pilihan raya ke-13 kita adakan. Maka dengan ini saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang telah mengundi Barisan Nasional dalam pilihan raya ke-13 dari Perlis sampai ke Sabah. Dan kita yakin mandat yang diberikan oleh rakyat kita ialah berlandaskan dengan keyakinan dan keinginan mereka untuk melihat bahawa pembangunan negara kita akan berlangsungan di bawah pimpinan Barisan Nasional yang ada. Dalam kesempatan ini juga, saya nak menyatakan tentang simpati kita dan keprihatinan kita kepada semua mangsa bencana banjir yang berada di tempat-tempat seperti di Kelantan, di Terengganu, di Pahang, khususnya di Kuantan tak pernah berlaku. Salah satu college, KPTM, College Politek Mara tenggelam 5 kaki. Tak pernah berlaku. Dan termasuk juga di Johor. Seperti yang telah diterangkan, dijelaskan oleh Yang Berhormat Datuk Khairi Jamaluddin tadi, Kementerian Kemajuan Luar Bandar, saya umumkan penangguhan pembayaran pinjaman ekonomi desa ataupun SPED mulai 1 Januari 2014 kepada mereka yang terbabit dalam bencana banjir. Dan ini juga memasukkan golongan yang pinjaman mereka diberikan oleh agensi di bawah kementerian seperti MARA untuk meringankan bebanan rakan dan rakyat kita yang dilanda oleh mangsa banjir. Hadirin yang dihormati sekalian, dalam ucapan dasar yang amat berhormat Datuk Seri Presiden, selain daripada menekankan bahawa betapa pentingnya siar Islam ini diletakkan di tempatnya yang hak, supaya jangan ada kekeliruan umat dalam ajaran Islamnya, yaitu mengikut mazhab Imam Syafi'i, bukan yang afdal, Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana ini penting bagi kita. Seperti diungkapkan langkah itu, saya yakin Yang Amat Berhormat menyedari pergolakan politik bukan hanya di dalam negara kita, di luar negara. Sehingga umat Islam tidak mengira batasannya, nyawanya, yang berdosa tidak berdosa, turut terkorban oleh kena ajaran-ajaran mazhabnya Syiah dan Sunninya itu. Itu pengajaran. Dan saya pun yakin rakyat Malaysia, khususnya umat Islam, harus memberi sokongan yang padu untuk meletakkannya di tempat yang hak, yaitu perlembagaan negara kita. Di samping itu, Yang Amat Berhormat juga menyentuh tentang transformasi. Dan saya yakin semenjak Yang Amat Berhormat mengambil tampuk pimpinan negara kita, banyak transformasi yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat dalam memastikan bukan hanya keberkesanan sistem delivery negara kita di peringkat kerajaan, transformasi politik negara kita. Saya ucapkan syabas kepada Yang Amat Berhormat Presiden Parti, menang tanpa bertanding. Saya masih ingat masa duduk dalam satu mesyuarat dalam kita memindah perlembagaan parti kita. Dia nyatakan ketidakraguannya, ketidakbimbangnya bila mana ada orang melawan ataupun bertanding calon presiden. Begitu berani Yang Amat Berhormat untuk nak transform parti kita supaya ianya akan ditentukan pucuk pimpinan parti ini, negara ini
bukan ditentukan oleh 3.000 perwakilan di Dewan ini, tetapi ditentukan oleh 148.000 perwakilan dari Perlis sampai ke Sabah. Dan inilah transformasi tidak pernah berlaku di mana parti di dunia. Tidak berlaku di Amerika Syarikat dalam sistem pemilihan presidential election dia. Tidak berlaku di United Kingdom, di mana pemilihannya berdasarkan dengan state Floridanya, state Ohio-nya, Chicago-nya. Tetapi pemilihan pimpinan pucuk parti kita ialah dilakukan di peringkat cawangan, di peringkat kampung oleh perwakilan ketua-ketua cawangan UMNO yang ada di negara ini. Transformasi dalam kerajaan kita banyak yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib. Saya masih ingat bila mana dia meletakkan amanah saya selaku Menteri Kampung, menyatakan tentang pembinaan jalan sepanjang 3.000 km semenjak tahun 2010. Saya masih ingat, Datuk Seri kita mesyuarat di Sunway Lagoon, 3.000 km. Dalam rancangan yang telah dilakukan, 6 rancangan Malaysia ke-7, ke-8, panjang jalan cuma dalam lingkungan 1.700, 800 km. Jangka masanya panjang, pendek jalannya. Di bawah Datuk Seri Najib, jalannya panjang, masanya pendek, 3 tahun. Kosnya juga kita turunkan. Dalam pembinaan jalan, contohnya di Sarawak, kita belanja duit yang begitu kecil. Sepatutnya 200 juta, cuma menelan belanja 90 juta. Saya tahu Datuk Seri bila dia bagi senyuman, masanya ingat, jangan ucapannya panjang sangat. Ada 6 minit lagi. Sidang perwakilan yang dihormati sekalian, banyak transformasi dilakukan. Transformasi RTC UTC, yaitu contohnya di Gopeng, contohnya di Wakaf Cik Ye yang ada, di mana